Dalam fasa pertama, pasca pemutus rantaian jangkitan mulai 2 Jun, anda boleh mengunjungi ibu bapa atau datuk nenek anda yang tinggal di rumah yang lain. Kunjungan seperti ini harus dihadkan kepada sehari sekali saja dan tidak lebih daripada 2 orang pengunjung yang tinggal serumah. Menghantar anak-anak untuk dijaga di rumah ibu bapa atau datuk nenek juga akan dibenarkan. Aktiviti-aktiviti lain yang tidak penting dan majlis-majlis keramaian tidak boleh diadakan. Warga emas harus terus duduk di rumah seberapa boleh. Warga emas harus terus aktif di rumah dan berhubung dengan orang lain secara digital. Anggota keluarga harus terus membantu warga emas untuk mendapatkan barangan keperluan agar mereka tidak perlu keluar rumah. Jika warga emas perlu keluar, lakukannya semasa waktu kurang sibuk saja. Warga emas dan penjaga mereka yang memerlukan bantuan boleh menelefon AIC di 1-800-650-6060. Kita harus meneruskan amalan-amalan baik yang lain untuk memastikan Singapura selamat dari COVID-19. Duduk di rumah seberapa boleh dan pakai pelitup apabila keluar. Gunakan safe entry di mana saja ia dilaksanakan. Bantu kami melindungi anda. Apabila keadaan terus terkawal, kita boleh memulakan semula lebih banyak aktiviti secara berperingkat. Dapatkan maklumat daripada sumber-sumber rasmi dan jangan sebarkan kabar angin. Daftar bagi khidmat WhatsApp gov.sg dalam bahasa Melayu untuk maklumat terkini tentang COVID-19. Kita teruskan dengan laporan saham. Bursa Singapura ditutup paling tinggi sejak awal Mac lalu. Indeks ST naik hampir 7 mata. Rakyat Singapura yang layak akan menerima sehingga $1,000 daripada pakej bantuan keluarga mulai 18 Jun. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan Heng Swee Keat menyatakan sekitar $1.6 bilion akan dibayar bulan ini. Ini membawakan jumlah keseluruhan yang dikeluarkan kepada hampir $3.5 bilion. Menulis di Facebooknya, Encik Heng berharap jumlah wang pembayaran bulan ini dapat meringankan beban perbelanjaan sesebuah keluarga. Rakyat Singapura berusia 21 tahun ke atas dijangka menerima sehingga $600 tertakluk kepada taksiran pendapatan mereka. Ibu bapa pula menerima tambahan $300, manakala mereka yang berusia 50 tahun ke atas akan mendapat tambahan nilai $100 ke dalam kad-kad pension mereka. Saudara, bagi ramai lulusan pengajian tinggi seperti diploma politeknik, mereka lazimnya maju setapak ke depan untuk memburu pula segulung ijazah di universiti. Tapi bagi pemegang diploma bernama Haziq Ali ini, dia seolah-olah berundur ke belakang apabila memilih untuk menjadi pelajar sepenuh masa Institut Pendidikan Teknikal ITE. Wartawan Nur Helmi Hakim membawakan kisah unik tetapi menarik ini. Ini dia Haziq Azli. 10 tahun lalu pada usia 17 tahun, beliau memasuki Politeknik Nanyang NYP dan mengambil kursus Sains Makanan dan Pemakanan. Selepas mendapat diploma 3 tahun kemudian, Haziq bekerja sepenuh masa selama 6 tahun. Dan ini dia Haziq sekarang ini. Pada usia 27 tahun, beliau adalah pelajar tahun 2 di ITE College Barat. Terus terang kita banyaklah ramai orang cakap yang alamak kenapa awak pergi balik ITE asal tak ambil diploma. Bila saya masuk, classmate saya semua umur 17, 18, 19. Kita rasa macam pelik sikit lah, janggal sikit, macam nak berinteraksi dengan orang, macam nak berbual, nak cari nak tanya pasal sekolah. Itulah laluan luar biasa yang diambil Haziq demi mengejar impian menjadi seorang jurutera. Cita-cita itu hanya tercetus semasa beliau menjalani NS selepas mendapat diploma. Jadi sejak tahun 2015, beliau pernah beberapa kali memohon untuk mengikuti kursus diploma kejuruteraan tetapi tidak kesampaian. Disebabkan itulah tahun lalu beliau bermula dari bawah dengan memasuki ITE. Berbekalkan usaha dan minat mendalam, Haziq berjaya meraih grade purata atau GPA sempurna 4.0 pada semester pertama selain memenangi 2 anugerah teknologi Lee Kuan Yew tahun ini. Kalau kita minat
bukan hanya kita punya results bagus, tapi opportunity start coming in. Orang akan nampak awak punya kegigihan, orang akan nampak awak punya passion, your drive, you know. So from there, kalau minat, banyak benda yang boleh jadi. Haziq juga mengaku banyak menimba pengalaman di ITE termasuk memasuki pertandingan, membina rangkaian dan menghadiri persidangan Google. Portfolio kita semakin meningkat bila kita masuk balik ITE, untuk saya lah. So saya rasa taklah rugi kalau saya masuk ITE walaupun it's like taking a step back. Satu langkah ke belakang tetapi beberapa langkah ke hadapan kerana semua ini bermakna hasratnya menjadi jurutera semakin menjadi kenyataan. Kini Haziq malah berhasrat meneruskan pendidikan hingga ke peringkat PhD pula. Dengan laporan itu tadi, sekian berita untuk malam ini. Sehingga berjumpa lagi. Salam hormat.